Ini dulu. Alright. Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. So, Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi hari ini. Sekejap sebelum kita nak mulakan sesi kita hari ini, tuan-tuan puan. Okay, cuba komen padu dekat orang komen sekiranya audio dan visual saya clear pagi ni, insyaAllah. Tolong komen padu dulu sebelum kita nak start lah sesi kita pagi ni, insyaAllah. Okay guys, I think semalam saya ada berkongsi tentang konsep pelaburan ataupun investment. Jadi hari ini kita nak kongsikan, kita nak bercakap tentang konsep trading pula, insyaAllah lah dalam sesi pagi ni, insyaAllah. Sambil tu tolong tekan button like, tolong tekan button love dan tolong komen padu dulu sekiranya audio dan visual saya clear. Tolong komen padu dulu sekiranya audio dan visual saya clear pagi ni. Komen padu dulu sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni, insyaAllah. Okay guys, Alhamdulillah juga. Sekejap sebelum tu suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. Okay, suka saya nak memperkenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom, dan Alhamdulillah di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFT US. Alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice MIFP di INSEAD, which is Universiti Al-Bahar Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi pandangan tentang isu-isu semasa tentang uh, uh, ekonomi dan juga tentang pasaran saham lah. So actually semalam saya ada satu session ataupun satu slot pendek bersama dengan RTM di BIS Malaysia semalam pukul 4:30 petang. I think siapa yang tonton, I think saya ada share dekat saya punya page juga. Dan Alhamdulillah baru-baru ni juga saya juga telah dijemput ataupun diminta pandangan tentang pasaran saham oleh surat khabar, bukan surat khabar Melayu dah. Kita dah masuk ke dalam kita panggil sebagai masuk dalam media Cina, media Chinese media, di mana saya juga diminta untuk komen tentang isu-isu semasa, tentang saham lah, tentang pasaran saham ni. Saya share sikit lah untuk tuan-tuan dan puan tengok. Kita dah masuk diiktiraf oleh media, bukan media Melayu saja tetapi media Cina. Alhamdulillah. Ini saya share sikit lah. Ini antara apa yang dikongsikan dekat dalam slot khabar Sinchu Daily. Ini something shared in Sinchu Daily. So siapa yang tak ni boleh tengok, boleh cari balik Sinchu Daily, which is Sinchu Daily ni adalah Sinchu Daily pada hari Ahad yang lepas, last Sunday punya newspaper lah. So anda boleh tengok dekat situ Ahad lepas punya newspaper. So keluar this is the story yang saya write up lah. Ini adalah benda yang saya write up pada hari Ahad yang lepas, last Sunday. Tapi saya tak adalah tulis dalam bahasa Mandarin. Alright, ini adalah reporter yang tulis, tetapi ianya ditranslate dan dikeluarkan dalam bahasa Mandarin. So Alhamdulillah, being as seen in juga di Sinchu Daily. So Alhamdulillah, this is newspaper yang I think it's quite famous di kalangan mereka yang berbangsa Cina. Dia I think this is quite a famous newspaper yang untuk mereka yang berbangsa Cina. Okay, Alhamdulillah, saya bukan saja di media-media not iktiraf by media di stream Melayu saja, tapi kita sekarang dah masuk ke media Cina. Okay guys, so jom. So hari ni kita nak bercakap sikit lah tentang konsep dalam trading yang saya rasa benda ni adalah penting untuk kita nak faham. This is things yang saya rasa you guys need to understand lah. Saya rasa anda perlu faham. Sambil tolong tekan like, tolong tekan love guys. Right, tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong komen padu dulu dekat orang komen sekiranya audio dan visual saya clear. Alright, kalau clear tolong komen padu sebelum kita nak mulakan. Semalam kita dah share berkenaan dengan apa nama investment lah. Hari ni kita nak share konsep dalam trading. Ada tak yang nak belajar ni? Macam tak ada je komen nak sikit dekat ruang komen. Aku tak nampak saya punya komen ni. Sekejap. Cuba komen nak dekat ruang komen bagi yang nak belajar pagi ni. Kita nak bercakap tentang konsep. Of course,
bila kita nak cakap benda ni adalah benda yang saya rasa perlu faham lah. Macam semalam saya share tentang konsep investment ataupun konsep pelaburan. Of course benda itu perlukan strategi dan teknik. Strategi dan teknik you boleh pergi belajar, tapi you have to understand the concept first. Okay, sebab bagi saya konsep ni sangat penting. Sebab kalau you tak dapat you tak tahu the right concept, anda tak tahu the right concept, and then anda just memang purely ikut je apa orang cakap, so dia akan jadi pening lah. Satu nanti anda akan jadi, saya boleh katakan anda boleh jadi pening dan anda akan berada dalam keadaan terkapung. Okay, anda akan berada dalam keadaan terkapung lah. I share with you guys, dia akan berada dalam keadaan terkapung. So kalau boleh kita tak nak anda berada dalam keadaan terkapung, kita nak anda berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang lurus dan jalan yang benar lah insyaAllah. Okay, jom kita nak share sikit berkenaan dengan semalam kita dah cakap tentang apa nama? Investment ataupun kita cakap tentang konsep untuk investment. So hari ni kita nak kongsi pula, kita nak bercakap tentang konsep dalam trading. Ni kita nak bagi faham lah. Saya rasa benda ni adalah penting untuk kita nak kena fahamkan. Alright? Konsep trading. Sekejap. Adakah anda boleh nampak saya punya whiteboard sekejap? Okay, kita nak cakap pagi ni kita nak cakap tentang konsep trading. Okay, konsep dalam trading. Konsep trading. Okay, trading. Okay. Konsep trading lah. Okay, ini adalah konsep yang kita nak kena faham. Okay, so bila kita nak sebut tentang konsep trading ni tuan-tuan, we need to understand first. Okay, kita nak cakap tentang konsep trading. Trading ni kita kena faham dulu lah. Trading ni menentang apa? Trading ni adalah kita dalam perkataan mudah dia adalah kita nak buat duit. Okay, kita nak buat duit. Okay, kita nak buat duit. Okay, kita nak buat duit dalam jangka masa pendek. Okay, dalam jangka masa pendek ataupun short term lah. Okay, dalam jangka masa pendek ataupun short term. Jangka masa pendek ataupun perkataan dia adalah short term. Okay, short term. Okay, so dia ada lagi satu perkataan di mana dipanggil sebagai scalping. Ini ada satu perkataan dipanggil sebagai scalping. Scalping. Okay, scalping lah. Okay, untuk saya kurang berminat lah. I'm not so interested in scalping untuk market bursa Malaysia. Saya memang kurang sikit lah untuk scalping untuk market bursa Malaysia. Saya kurang sikit. So, saya tidak tekankan. Kalau you boleh buat, you buat lah. Tapi saya tidak tekan untuk macam student kita yang mana yang dah untung ada yang capai 5 ke 6 bulan untuk lepas tak rugi, 4 bulan untuk lepas tak rugi. So kita memang tak ada share tentang scalping. Saya tak ada share tentang scalping lah. Saya lebih fokus kepada trading. I'm more focusing on trading sebab scalping ni bagi saya dia macam penat sikit lah. For me, this is my point of view lah. Tapi terpulang dekat masing-masing lah. Tapi pada pandangan saya yang scalping ni dia macam penat sikit. Penat sebab apa? Sebab ada orang dia suka. Ada orang dia suka tak apalah. It's a good thing. Cuma bagi saya rasa kalau scalping ni bagi saya lah, is my point of view, saya rasa macam penat sikit lah sebab kita nak kena mengadap benda tu, mengadap sentiasa lah sebab nak scalping ni kena laju. Scalping ni maksudnya dia lebih laju lah. Maksudnya mungkin you masuk masuk and then dalam 5 to 10 minutes dah keluar, 10 minit dah keluar, 20 minit dah keluar, masuk keluar. So that's called considered as scalping. So for me, untuk saya punya style lah, saya lebih want to have relax lah. Saya nak relax sikit lah. Of course kita nak relax, tapi we want to make the money dalam jangka masa yang short term ataupun pendek. So bila sebut tentang short term ni tuan-tuan, dia boleh jadi bila kita sebut short term juga kita nak you faham. When we talk about short term ni boleh jadi mungkin 1 hari, okay, mungkin boleh jadi 2 hari, okay, mungkin boleh jadi 3 hari. Dan biasanya kita punya pegangan adalah maksimum yang kita pegang adalah biasanya dipanggil sebagai swing yang kita swing kita dia ini adalah subjektif when we talk about this nama-nama ni adalah subjektif bagi saya, subjektif thing. Okay, so bagi kita paling lama kita pegang adalah 2 weeks lah, 2 minggu 2 weeks. Siapa yang tahu, ini kita share sikit lah a little bit of our own strategy. Ini adalah kita biasa pegang 1, 2 hari, 3 hari ataupun 2 weeks. Sebab apa dia ada perbezaan dekat sini sehari, 2 hari, 3 hari, 2 minggu? Sebab saya nak faham dalam trading ni, bila kita nak buat duit dekat dalam market, ada orang tak ni guys, sambil tu terlike dengan macam tak ada, cuba komen padu sikit dalam komen. Aku macam cakap seorang-seorang kan ni. Ada lagi nak belajar tak ni? Komen padu dulu kat dalam komen. Saya nak you faham konsep dulu. Okay, you want to understand the concept first sebelum anda nak go pada lain. Dan sambil tu tolong tekan button sharekan dulu live ni dekat Facebook, profile anda dekat Facebook group yang ada ke apa sebagainya. Tolong kongsikan, tolong sharekan. Right, tolong share, tolong kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi dapat manfaat. Okay, kita nak ramai orang tahu tentang benda ni. Okay.
Okay, now back pada story saya. So dia boleh jadi, bila kita trade ni, dia boleh jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun this is konsep yang kita pegang lah. Either 2 weeks lah. Kita lebih short term, lebih jangka masa pendek. So sebab tu kalau you tengok, kita ada student-student kita yang dalam sebulan boleh buat ROI berapa persen dan sebagainya. Sebab kita banyak pegang less than 2 weeks lah. Kurang daripada 2 minggu. Sebab kita nak fokus kepada benda ni. Dan kenapa dia boleh jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun 2 minggu? Sebab anda kena faham satu satu benda. Benda yang kita tak boleh kawal. Ni saya nak bagi tahu siap-siap lah. Ada orang dia tanya dengan saya, kenapa dia boleh bertukar-tukar daripada hari ni? Sebab pergerakan saham ni adalah benda yang kita tak boleh kawal. Pergerakan saham adalah benda tak boleh kawal. Saham adalah benda tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal. Okay, kita tak boleh kawal dia punya pergerakan. We cannot control the movement of the stocks. So contoh kalau dia nak terus shoot up sehari, kita dah masuk, tiba-tiba dia shoot up. Dalam masa tempoh 1 hari, dia terus shoot, zap, dia terus bagi return lebih kurang 20, 30 ataupun 100%, 40, 50% dan sebagainya. So keluarlah, apa nak buat lagi kan. Alright, tapi kalau kita masuk dia tak bergerak, 2 hari tak bergerak, 3 hari baru dia naik sikit sebagainya. And then kemudian dia continue untuk fork out sampai ke tempoh 2 minggu. So benda ni juga kenapa kita boleh pegang sampai 2 minggu juga. Sebab matlamat kita dekat sini tuan-tuan. Saya lihat ramai masalah masalah tuan-tuan dan puan ni adalah uh, masalah you adalah you suka ni. Ni masalah you. Ramai orang dia buat benda ni. Dia suka minimum. Ni. Apa you buat yang saya rasa silap adalah saya juga dulu pernah buat benda yang sama juga. Saya suka minimumkan saya punya untung. Okey, dan saya suka maxkan saya punya rugi. Ini selalu berlaku dengan saya dululah dan saya yakin anda pun 5 kali 2, 2 kali 5. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya macam ni. Ramai orang dia suka hadkan dia punya keuntungan tapi dia punya rugi dia tak nak hadkan. Okey, maksudnya apa kat sini? Contohlah you beli satu saham, you beli saham A Saya nak you faham tentang konsep trading. Bila you beli saham A dekat sini, okey, you pun masuk. Jeng-jeng masuk. Okay, harga saham naik. Okay, you dah tanda siap-siap kat sini kan. You tanda siap-siap dekat sini. And then you naik je kat sini. And then you jual. You jual. Lepas you jual, dia naik lagi. Siapa pernah kena macam tu? Lepas jual dia naik lagi. Cuba komen satu dekat ruang komen. Tolong spam tekan satu dekat ruang komen. Pernah tak you jual dia dekat sini. Dan harga saham tu naik lagi. Pernah tak? Kalau pernah, tolong tekan satu dekat ruang komen. Pernah tak? Kalau pernah, tekan satu dekat ruang komen. Spam satu. Komen satu 5 kali kat ruang komen tu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan, bila kita nak buat duit dekat dalam market ni, in trading lah, saya bagi konsep dalam trading ni. Kita kalau boleh, sebenarnya kita nak maksimumkan profit. Jadi kebanyakan orang, masalah dia dekat sini adalah, dia tak maksimumkan dia punya profit. Dan bila anda tak maksimumkan profit, bila berlaku kes macam ni, contohlah anda dah jual dekat sini, you sold already. Sebab kenapa you tak boleh jual dekat belah atas ni? Okay, ataupun biasanya kita akan jual dekat atas lah. To be honest, saya cakap jujur, even student kita pun we cannot sell dekat the peak lah. We cannot sell at the peak. Normally kita akan sell below sikit daripada peak. Biasanya kita akan jual below daripada peak. Kenapa? Okay, sebab tak ada siapa boleh tahu peak tu dekat mana. We cannot know the peak tu is where. But we know how to exit below the peak lah. Which is bawah dah sikit daripada peak lah. Daripada puncak. Biasanya method yang kita pakai lebih kurang macam tu. Kita gunakan method macam tu. Okay. Dan kenapa you tak boleh nak terus follow dekat atas ni? Sebab kat sini yang dipanggil kita ada, you mungkin nak yang kita panggil sebagai ada sedikit kelemahan lah. Kelemahan ni maksudnya ada benda yang kita tak tahulah. Ni bila you tak tahu ni bukannya sebab you tak tahu, tapi kita panggil sebagai something yang you tak ada. The knowledge is not there at you lah, dekat you tak ada knowledge tu. Macam mana you nak maksimumkan profit? Okay. So jadi isu dia dekat sini tuan-tuan, bila anda tak mau maksimumkan profit, kemudian anda beli pula saham B. Saham B. Okay, bila anda beli saham B, dia dah beli dah beli saham B, so dia pun turun. Okay, patutnya dekat sini ada stop loss. Stop loss maksudnya kalau tak jadi kita kena stop loss lah. Tapi apa berlaku lepas tu, you pun tak stop loss, you pun biarkan lagi. Ni saya katakan, bila you biar, ini yang saya panggil sebagai maximum. Okay, you suka maximumkan loss dan you suka control you punya profit. The things yang saya rasa bila kita nak trade, sebenarnya kita nak maksimumkan profit. So you tak boleh control dia punya profit. Jangan control dia punya profit. Ramai orang apa dia buat adalah dia control dia punya keuntungan. Dia control, dia had kan. Okay, sampai sini je saya punya keuntungan, you pun jual. Bila jual, dia naik, dia terbang balik kan. Dia jual dia naik lagi. Itu masalah dia. Habis macam mana nak selesaikan masalah ni? You kenalah tahu, you kenalah belajar, you kena tahu cara dan method dia. Macam mana anda nak memaksimumkan profit. Ada cara dan ada method dia. Tapi dia tak macam saya katakan tadi, kita tak boleh gunakan konsep adalah untuk kita nak jual dekat puncak tu. Saya boleh katakan agak sukar lah. Agak sukar sikit kita nak jual dekat puncak. Even macam student kita pun, dia tak pernah ajar untuk jual dekat puncak, tapi kita jual dekat bawah sikit daripada puncak. Ada method dan cara dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. So bila nak trade ni,
apa yang saya nak faham you tentang konsep ni adalah jangan control dia punya profit. Sebab matlamat dia adalah kita nak maksimumkan profit, kita bukan nak minimumkan profit, we want to max the profit. So dia tak boleh jual kat tengah-tengah tu, dia kena at the max lah. Kita nak, kalau boleh kita at the max, tapi kalau you tak boleh nak at the max, anda tak boleh nak maksimumkan dia punya keuntungan, jadi dia akan jadi masalah. Sebab you selalu apa you buat, you akan menjadikan you punya loss tu maksimum. Maksudnya bila patutnya kena stop loss, you guys tak stop loss. And then dia jatuh, jadi rugi you akan jadi lagi banyak daripada you punya untung. So technically ini adalah benda yang ramai orang buat. Dan saya juga pernah buat benda yang sama juga dulu, sebab saya tak faham konsep ni. Sebab kita dimomok-momokkan untuk kontrol kita punya profit lah. Bila kita jaga kita punya profit, tapi loss kita tak jaga, jadi dia akan jadi satu isu dan masalah dekat sini. Okay, ini konsep trading yang saya rasa saya bagi secara roughly, secara general lah dekat atas ni, yang saya nak you faham tentang konsep ni. Dapat something tak guys? Kalau dapat, tolong komen padu je dekat ruang komen. PADU, padu. Right, kalau dapat tolong komen padu dekat ruang komen. Sebab saya rasa bagi saya, this is important things yang you guys kena faham lah. Kita nak cakap tentang konsep ni. Konsep ni yang kena faham. Sebab ingat matlamat dalam trading ni adalah kita nak maksimumkan profit dan minimumkan rugi. Bukan maksimum loss dan minimumkan profit. Okay. Sebab kadang-kadang saya boleh tengok, especially student yang coaching dengan saya lah. Sebab diorang ni dekat dengan saya, jadi saya boleh perhati, saya boleh tengok. Jadi kadang-kadang tu bila saya tengok diorang ada yang jenis control diorang punya profit. Bila dia control dia punya profit, so sayang. Bila dia you control ataupun you kawal profit ni, sebab saham ni tuan puan, kalau dia nak naik ikut sekati dia lah, naik banyak mana. Takkan kita nak control dia, cakap okey naik sampai sini je, jangan naik dah, lepas tu kita cakap dengan dia, tak best lah. Sebab saham ni adalah kalau dia nak naik ikut sekati dia lah, naik banyak mana. Kalau dia nak naik 40%, dia naik 40%. Kalau dia naik 50%, dia naik 50%. Kalau even dia nak naik 100% pun, dia naik 100%. Tapi masalah kita adalah kita control kita punya profit tu. Tapi bab loss tak nak control. Loss dia biar je. Dah tu biar je. Tak nak control. Tapi profit tu kita tak boleh control. Kita jangan control dia. Sebab bagi ni adalah method yang kita pakai lah. Kita tak pernah control kita punya profit. So kita akan biarkan dia fly high and fly high. So selagi mana dia fly high, we are inside there. Kita follow dan kita just ikut je lah. Tapi ada cara lah, method lah. Kita lah tahu cara dia macam mana nak follow benda tu. Tak boleh lah you main tembak je. Okay, nak follow macam tembak macam ni. Dia tak boleh. Dia ada cara dan method dia. So tu macam mana pula coach? Tu pergilah belajar. Kan macam-macam kelas kat luar sana. Ada lot of classes yang dibuat di luar sana. You pergi belajar, tanya macam mana nak maksimumkan profit ni. How is the method untuk to maximize the profit? Tunjuk macam mana, tanya ni step by step macam mana nak memaksimumkan profit tu. Okay, sebab macam kita dalam coaching kita tunjuk step by step macam mana nak maksimumkan profit. Kita bagi straight. Kalau tak, mana mungkin. Alhamdulillah dengan insya-Allah tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kita boleh capai 4-5 bulan untung lepas tak rugi. Maximum profit, minimum loss. Tetap ada rugi. Tiap bulan tu ada rugi, tapi dia dapat berjaya untuk mengurangkan rugi dan maksimumkan profit. That is the key point. Dalam trading itu je kunci dia. Okay. Dalam trading, there's no such thing as confirm untung tuan-tuan. So saya nak you faham konsep tu. Tidak ada konsep dalam trading ni, okay, guna method ni confirm untung. Itu semua membongak, membohong. Guna indikator ni paling ajaib. Itu membohong, membongak. Itu satu benda yang saya nak you guys betul-betul understand, juga betul-betul faham. Dapat something tak daripada apa yang saya share pagi ni tuan-tuan? You get something daripada apa yang saya share guys. So hopefully you get something lah daripada apa yang saya share pagi ni. Sebab saya rasa benda ni adalah, I think this is quite important lah bila kita sebut tentang trading. Ramai orang dia tak dapat berjaya nak maksimumkan profit. So when you fail to maximize your profit, so dia akan jadi masalah lah, sebab you tak boleh nak maksimumkan dia punya profit. So supposedly you need to maximize the profit and you need to minimize the loss. That's the key point. Okay, tu yang saya nak faham. Guys, sampai tu like dengan love macam tak ada, tekan love lebih sikit. Like tak ada tak apa, tapi tolong tekan love tu lebih sikit. Tolong tekan love lebih sikit guys. Love tu kena lebih sikit. Love kena lebih sikit Right. Okay. So I think itu saja apa yang saya nak share pagi ni guys. Just a short sharing session. So insyaAllah kita akan continue session ni for the next days. Saya akan share jam 8 pagi every 8 AM in the morning. Siapa yang tanya saya tentang kelas dan sebagainya, buat masa sekarang kita tak ada plan nak buat sebarang kelas. Setakat ni kita tak ada lagi. Tapi sekiranya kalau ada, kita akan maklumkan lah. So anda boleh join kita punya channel Telegram. Kita ada sediakan dekat ruang komen. Boleh join, boleh ajak kawan-kawan join. Kalau saya tengok makin ramai dekat dalam grup Telegram kita, mungkin kita buat. Tapi kalau tengok macam tak ramai je, macam sendu je, jadi kita buat lah. Kita tolong kawan-kawan dalam circle kita dan kita tolong diri sendiri je lah.
Alright, gerak, gerak, gerak. Alright guys, so I think itu saja apa yang kita nak kongsikan pagi ni. Hopefully you get something. Kalau anda rasa sesi ni bermanfaat, tolong like, tolong love, tolong follow dan tolong sharekan video ni guys. So hopefully you get something lah. Alright, so itu saja guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Alright, kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.